Zim. Terima kasih kepada DJ Hal. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pembicaraan haid, nifas dan istihadah. Pakar kitab Idaman Penuntut. Yang mana permulaan bicara adalah berkaitan dengan ta'rif, definisi. Kemudian akan pergi kepada haid, nifas, dia punya sukatan dia. Sekurang-kurang. Kemudian yang kebiasaan, yang normal, kemudian yang sebanyak-banyak. InsyaAllah nanti akan bicara. Jadi pembicaraan takrifan ataupun definisi haid selesai bicara. Ini kira minggu yang keempat dah ni. Membicarakan definisi takrif ataupun definisi nifas. Jadi kena ambil perhati molek-molek lah. Sebab sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, kita ni radio agak umum, agak luas penyiarannya. Jadi untuk yang pendengar yang latar belakang berbeza, saya akan bicara secara beransur-ansur lah. Dan juga saya ulang-ulang. Baik. Sebab saya sebut tadilah, dia ramai pendengar. Latar belakang yang berbeza. Mungkin orang yang biasa belajar, yang kurang biasa belajar, yang belajar masa zaman sekolah sahaja. Memanglah, masa dalam sekolah, buku sekolah, adalah bicara haid, nifas dan istihadah. Tetapi sekolah ni peringkat permulaan. Peringkat ABC kalau kita cakap lah. Peringkat CP je mula-mulanya. CP kali tu lah. Darab tu. Peringkat tu sahaja. Perinciannya mungkinlah tak berapa perinci. Jadi kok mana pun dalam Terengganu FM ni satu peluang yang cukup besar lah. Satu rahmat yang cukup besar, yang mana sidang pendengar Terengganu FM dan juga yang menonton oleh FB Terengganu FM boleh memantapkan ilmu berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Yang mana haid, nifas dan istihadah ni di bawah tajuk taharah, ianya berkaitan dengan hukum hakam sembahyang. Dia berkait dengan hukum hakam sembahyang. Jadi haid, nifas, istihadah ni bukan pembicaraan yang berasingan daripada sembahyang. Dan jangan pula kita beranggapan, alah bicara apa darah kotor orang perempuan. Orang panggil darah kotor. Yeah. Bicara apa darah kotor orang perempuan. Orang perempuan, dia keluar sentiasa haid contohnya. Pandailah merekanya. Ada. Nabi SAW bersabda, al-ilmu bitta'allum. Ilmu pengetahuan tu dengan belajar. Kalau tak belajar, walaupun kau haid 40-50 tahun sampai ke kering, kalau tidak belajar, dia tak ilmunya bak haid. Tak betul pun. Sebab itulah sidang pendengar, walaupun mungkin ada sidang pendengar ni sebahagiannya orang perempuan yang sudah tak ada haid sekalipun, umur sudah 60-70 tahun, seeloknya dengar juga. Dengar untuk apa ni? Yang pertama, untuk memastikan pada masa dahulu, ketika sedang haid dan nifas, kita buat bab sembahyang itu betul dengan hukum. Dan juga, kena tahu juga sebab kita boleh cerita kepada anak menantu kita, cucu-cucu kita, bab hukum haid, nifas, istihadah. Kita ajar ataupun mereka kalau tahu kita ni tahu sedikit bab haid, nifas, istihadah, kadang-kadang anak cucu kita bermasalah, dia akan tanya kita lah. InsyaAllah dia akan tanya kita. Maknanya, walaupun kita sudah tak ada haid contohnya, jangan lupa, jangan malah belajar, kena belajar. Tadi saya sebut dah, yang pertama, nak memastikan pada masa haid dahulunya, kita buat tu betul dengan hukum hakam. Pada ni. Jadi bukan hanya untuk orang sedang haid dan nifas.
Jadi untuk minggu ni masuk minggu keempat membicarakan apa dia takrif ataupun definisi nipah. Kemudian pergi pada takrif definisi dakwah istihadah. Jadi kalau sidang pendengar menggunakan kitab idaman penuntut yang edisi Jawinya, muka surat 41 baris yang ke-7 daripada bawah kalau hak Jawi. Hal hak Rumi. Rumi muka surat 19 lah. Bawah tajuk haid, nifas dan juga istihadah. Jadi nifas itu darah yang keluar lepas beranak, kira-kira sebelum sampai masa 15 hari dari tarikh beranak. Sekiranya ia keluar selepas ataupun setelah habis masa yang tersebut, maka darah itu ialah darah haid, bukan darah nifas. Yang demikian tiada nifas bagi perempuan itu. Kemudian ada pun darah yang keluar sebelum keluar anak atau keluar berserta dengan anak, tiada dinamakan darah nifas. Malahan dinamakan darah fasid, kotor sahaja. Itu pun jika tidak bersambung dengan haid yang lebih dahulu. Sambung seperenggang je. Umpama sebelum beranak, dia datang haid beberapa hari. Kemudian lepas beranak keluar darah terus, maka darah itu darah haid. Menurut pendapat setengah ulama mengatakan perempuan mengandung ada haid juga. Inilah kaul yang lebih tepat. Itu dia. Jadi darah nipah ni darah keluar selepas selesai beranak. Darah yang keluar sebelum beranak, darah yang keluar berserta dengan anak, itu bukan darah nipah, itu darah fasik juga, yang mana apabila bukan darah nipah, maka kekal kewajipan sembahyang. Kemudian minggu lepas pergi kepada darah nipah dan yang keluar ni selepas keluar anak, darah keluar sebelum sampai 15 hari. Tapi yang normalnya, yang biasanya selepas daripada beranak, macam bicara minggu lepasnya, beranak secara normal ataupun beranak secara pembedahan, selepas keluar anak tu, dalam masa yang singkat, akan keluar darah nipah. Itu hak kebiasaan dia. Lepas, semua saya tanya minggu lepas ni, ada kata berapa saat sahaja, ada kata berapa minit. Tapi maknanya, selepas selesai beranak, dalam masa yang singkat, sudah keluar darah nipah. Sama ada beranak secara biasa, normal, ataupun beranak secara pembedahan. Bila dikeluarkan anak oleh pembedahan, maka darah nipah pun akan keluar. Cuma yang biasanya, kalau darah nipah selepas daripada beranak melalui pembedahan, darah nipah tu mungkin sedikit lah. Tak sebanyak darah nipah yang keluar selepas dia beranak secara normal. Jadi, ini dalam kitab ni sebut, darah yang keluar selepas beranak ni, janganlah darah tu keluar selepas beranak 15 hari dah. Hari ke-16 baru keluar darah nipah. Maka itu bukan darah nipah dipanggil, itu darah haid. Jadi perempuan ni tak ada darah nipah. Tapi setakat yang saya tahu, dan sebagaimana minggu lepas saya duk tanya dalam FB, siapa-siapa yang boleh bagi cerita pengalaman sendiri, pengalaman orang lain ke, lepas beranak tak ada darah nipah. Beberapa hari baru keluar darah nipah. Malangnya tak ada respons seorang pun dalam FB. Sebab mungkin tak ada yang berlaku seumpama tu. Cuma yang saya sebut minggu lepasnya, saya pernah ditanya. Dia kata, tapi bukan pengalaman yang bertanya. Dia kata sepupu saya selepas beranak tak ada darah nipah. 3-4 hari lepas beranak barulah keluar darah nipah. Itu pun satu soalan saja selama saya mengajar. Cuma saya minta dalam FB ni, kalau ada orang boleh cerita, saya lepas beranak seminggu baru keluar darah nipah. Tak kira lah. 2 minggu tak kira kalau ada. Pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain yang ditahu. Yeah. Tapi hak minggu lepas memang tak ada sebarang komen.
Jadi kalau pergi pada soalan yang saya pernah ditanya, 3-4 hari selepas daripada beranak, baru keluar darah nipah. Jadi maknanya lepas dia beranak, tak ada darah nipah, masuk waktu semayang, dia wajiblah semayang. Sebab perempuan gugur kewajipan semayang, 1 darah haid, 1 darah nipah. Sekarang ni haid tidak ada, nipah belum keluar, maka dia berkewajipan sembahyang. Memanglah perempuan yang selesai beranak ni, memang dah keadaan letih dan lesu. Sembahyang sekadar kemampuan dia. Cuma diperingatkan, kalaulah terjadi umpama tadi, selepas daripada beranak, 2-3 hari, 4 hari baru keluar darah nipah, dia wajib sembahyang sebab tidak ada darah nipah pada masa tersebut. Sebelum dia sembahyang, dia kena mandi wajib. Mandi wajib kerana wiladah, kerana beranak. Dahulu sudah bicara dalam kitab Idaman Penuntut ini. 6 sebab yang mewajibkan mandi. Mana? Keluar mani, bersetubuh, mati, haid, nipah, wiladah, beranak. Sekarang ni dia beranak sama ada dengan jalan normal atau jalan pembedahan, maka dia berhadap so. Sebab anak yang keluar tu adalah air mani ibu tu sendiri yang bercampur dengan ayah. Jadi makna anak tu adalah air mani. Jadi bila keluar anak, mani dia berhadap so. Tapi biasa orang kita ni, lepas keluar anak, dia berhadap so. Belum sempat mandi, keluar darah nipah. Tak keluar darah nipah. Bila keluar darah nipah, maka tak daklah mandi wiladah. Maka tak daklah mandi wiladah. Itu ada soalan daripada Rashid Rizal dalam FB ni. Ustaz, darah wiladah tu ada berapa hari? Bukan darah wiladah. Wiladah, diri beranak tu sendiri. Darah ada 3. Darah haid, darah nipah, darah istihadah. Darah wiladah tidak ada. Pada darah istihadah kita akan bicara kemudian. Darah wiladah tidak ada. Yang ada adalah wiladah beranak. Jadi kebiasaannya perempuan yang beranak dibahas solat. Tapi segera keluar darah nipah, maka tidak adalah mandi wiladah. Jangan pergi salah faham pula. Dulu-dulu adalah salah faham seumpama ni. Dulu kan beranak melalui pembedahan. Dahulu beranak, silap sebut jauh lagi tu pembedahan. Dahulu tak ada pembedahan lah. Dahulu beranak dengan bidang kapung. Dahulu beranak dengan bidang kapung. Baik. Jadi bidang kapung ni, selepas daripada dia selesai memandikan baby ni, bayi ni, kan baby bayi ni kan di tubuh dia ada darah, ada lendir. Jadi bidang kapung ni selepas memandikan baby bayi ni, dia mandi mak pula disuruh niat mandi wajib. Bidang dahulu. Yang mana kebiasaannya masa bidang tu suruh mandi, niat mandi wajib, nipah keluar dah. Maka tak ada mandi wiladah kalau sedang darah nipah. Jadi ghalibnya tak ada mandi, tak ada orang berkewajipan mandi wiladah. Sebab tu terkadang ramai orang perempuan dia tak tahu pun wiladah beranak tu wajib mandi. Mereka tak tahu pun beranak tu wajib mandi. Sebab selama-lama mereka beranak, orang dulu beranak ramai anak kan. 10 orang ke 12 orang ke. Biasa nak cerita orang dulu. Orang sekarang ni dia lain. Jadi beranak 10 orang ke 12 orang ke, dia tak ada mandi wiladah. Sebab lepas beranak, normalnya akan segera keluar darah nipah. Maka tak ada mandi wiladah. Jadi ada orang perempuan tak tahu pun wiladah beranak menyebabkan wajib mandi. Ada ni. Ada soalan lagi. Tu soalan tu. Ustaz, baca. Ustaz, kalau lepas bersalin tu tak ada darah dah, wajib segera mandi wiladah kan? Tak perlu tunggu hari esok. Dia apabila beranak tak ada darah nipah,
Dia wajib mandi apabila dia nak semayang. Sekarang ni selepas dia beranak, waktu semayang masuk, maka mandi segeralah. Ke ada hari tak ada waktu semayang? Esok baru ada waktu semayang. hari apa? Tak ada semayang. Esok baru ada. Kalau esok baru ada, esok baru mandi. Sekarang ni hari tu ada waktu semayang. Kena mandilah. Mandi untuk semayang tu. Mandi untuk semayang. Kalau lepas beranak, tak ada dah nipah. Ini jarang-jarang berlaku. Kalau ada, kena jagalah. Wajib sembahyang, tapi kena mandi wajib terlebih dahulu. Tak perlu tunggu esok kalau betul tak ada darah nipah selepas dia beranak ni. Tapi ingat baik tu, tak ada mandi wiladah kalau sedang keluar darah nipah. Kemudian saya nak sentuh sedikit lah. Dia darah nipah ni darah yang keluar selepas daripada beranak. Dan dihukumkan beranak juga adalah guguran. Dihukumkan beranak juga adalah guguran. Maknanya, perempuan yang guguran, sama ada alaqah ataupun mudghah, guguran tu keluar darah beku, ataupun guguran tu keluar daging seketul, seketul panggil daging tau. Keluar darah beku, yang mana orang yang tahu, ni darah beku ni nak jadi budak ni. Oh, kamu hamil ni. Berapa minggu kamu datang darah haid ni, kamu hamil dah ni. Darah ni, darah beku ni, darah ni nak jadi anak ni. Pada ni. Dia panggil guguran. Keluar darah beku. Ataupun keluar daging. Tu kalau lama sedikit. Kita ingat baik. Dihukumkan seperti wiladah juga. Kalau guguran, sama ada keluar darah beku ataupun keluar daging, dihukumkan wiladah dengan bahawa dia berhadap besar. Dan kalau selepas guguran, keluar darah. Ada ni. Dia panggil darah nipah juga. Okey. Lepas guguran, dihukumkan seperti beranak. Guguran tu sama ada darah beku ataupun daging, ianya adalah air mani ibu tu sendiri. Keluar air mani, maka ibu tu berhadap besar. Dia berkewajipan mandi. Tetapi kalau lepas guguran sahaja ada darah, maka dihukumkan darah nipah. Tak payah mandilah guguran tu. Tapi kalau selepas guguran tu tidak ada darah nipah. Faham tak ni? Maka dia berkewajipan mandi kerana guguran dan dia pun sembahyang. Lepas dia guguran tu sampai ke sudah tak keluar darah nipah. Sampai ke 15 hari lebih keluar darah. Itu darah haid. Tak ada darah nipah dah bagi hak guguran tu. Jadi, darah nipah ni darah yang keluar selepas beranak dan dihukumkan beranak adalah guguran. Jadi, darah yang keluar selepas guguran dipanggil darah nipah. Sebagaimana beranak, guguran pun menyebabkan seseorang tu berhadah besar kena mandi wajib. Kena mandi wajib lah. Kalau guguran tersebut tidak disusuli dengan darah nipah. Itu tambang sedikit lah. Nipah darah yang keluar selepas daripada keluar lepas dia beranak. Dan dihukumkan beranak adalah guguran. Kemudian, satu lagi bicaranya yang sudah baca berulang kali, tetapi saya tak hurah. Darah yang keluar sebelum beranak, darah yang keluar berserta dengan anak, bukan darah nipah. Itu darah pasik jua. Jikalau tidak ada darah haid sebelum beranak. Kalau tidak ada darah haid sebelum beranak. Ni saya pun hal tengok jam apa semua ni. Allah lah. Sebab kita maklum lah. Yeah. Sekarang ni maghrib masih lagi awal. 6.50. 6.50. Kita ada 15 minit lagi lah.
Tak boleh berhenti ngam-ngam ngenang 50. Hal nak pasang azan maghrib pulaknya. Kelang kabut hal kalau saya berhenti ngam-ngam 50. Ya. Nak azan maghrib. 6.45 lah berhenti, tinggal 15 minit lagi ni. Jadi kalau tak sempat hurah minggu ni, insya-Allah saya sambung minggu hadapan. Darah yang keluar sebelum beranak, sebelum keluar anak, darah yang keluar berserta dengan anak, bukan darah nipah, kekal kewajipan semayang, ianya adalah darah pasik jua, darah sakit jua. Kerana anak keluar menyebabkan luka, berdarah, itu bukan darah nipah. Darah pasik ni, jikalau tidak ada darah haid sebelum beranak. Jikalau tidak ada darah haid sebelum beranak. Adapun kalau sebelum beranak ada darah haid, itu bicara lain. Persoalan kita sekarang ni, orang yang hamil, orang yang mengandung ni, orang yang hamil, orang yang mengandung ni, ada darah haid ke? Itu persoalan dia pula. Okey. Kan orang yang hamil, kan yang mengandung, darah haid tak ada. Yang mana terkadang orang perempuan ni, dia menyedari dia hamil kerana sepatutnya darah haid tu datang, tiba-tiba tak datang. Dia kata ni lepas dah ni. Lepas biasa dah ni, sepatut keluar darah haid dah ni. Tapi darah haid tak ada keluar ni. Dia pun ambil ni alat test hamil. Okey. Sebab apa? Sebab bila haid tak datang tu, hamil dah tu. Biasa gitulah. Baik. Tapi tak mesti juga. Kemungkinan untuk bulan tu haid dia agak lewat sedikit. Tapi biasa orang perempuan ni, kalau ikut jadualnya haid datang, haid tak datang, mereka akan cari alat teh hamil lah. Ada ni. Yang mana orang yang hamil, orang mengandung, mana dia darah haid? Dia ghalibnya orang yang hamil tidak ada darah haid. Ghalib sahaja. Sebab darah haid diproses, kemudian akan menjadi makanan bayi dalam kandungan melalui tali pusat. Apabila diproses menjadi makanan bagi bayi melalui tali pusat. Jadi, ghalibnya orang yang hamil tidak ada darah haid. Tetapi, kalaulah orang yang sedang hamil, tak kira lah. Hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak kira. Tiba-tiba, keluar darah. Menepati ciri darah haid, sampai pula sekurang-kurang haid 24 jam, maka darah tu dihukumkan darah haid. Darah tu dihukumkan darah haid. Jadi maknanya, orang yang hamil, ghalibnya tidak ada darah haid. Tetapi, apabila orang yang hamil tu keluar darah, maka dihukumkan darah haid atas qaul yang asah, atas pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, atas qaul jadid bagi Imam Syafi'i. Pandangan muktamad. Sama dengan pandangan mazhab Maliki. Bererti dalam mazhab Syafi'i sendiri, ada satu pandangan qaul qadim, pandangan Imam Syafi'i sini yang qaul qadim, itu pandangan daif. Orang hamil, keluar darah 24 jam ke, 48 jam ke, tak kira. Orang hamil, keluar darah istihadah, bukan darah haid. Darah istihadah, bukan darah haid. Ini pandangan yang sama di sisi pandangan mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Ini di sisi pandangan mazhab Hanafi juga mazhab Hambali. Dan dikuatkan juga pandangan ni dengan pandangan doktor sendiri. Mereka mengatakan bahawa darah yang keluar pada masa hamil bukan darah haid. Itu pandangan doktor sendirilah. Dan juga berdalilkan pada hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW bersabda kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang menceraikan isterinya
dalam keadaan isteri haid. Dalam keadaan isteri haid. Maka Nabi memerintahkan bila umur rojok kembali. Kalau nak cerai pada masa bukan haid. Nabi bersabda, liyutallikha tahiran aw hamilan, Nabi kata. Maka hendaklah kamu cerai akan isteri pada Abdullah ibn Umar ni, hendaklah kamu cerai akannya hal keadaan isteri kamu tu suci. Jangan cerai pada masa haid. Haram cerai isteri pada masa haid. Dan ataupun dalam keadaan hamil. Apa maksud Nabi kata? Cerai oleh kamu akan isteri kamu, kalau nak cerai juga, cerai pada masa suci, bukan pada masa haid. Atau cerai oleh kamu akan isteri kamu pada masa isteri kamu hamil. Mana apa? Orang hamil, orang yang suci, tak ada haid. Sedegitulah. Okay. Itu hak dalam mazhab Hanafi, Hambali dan juga qaul qadim bagi Imam Syafi'i, itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Orang sedang hamil keluar darah istihadah, bukan darah haid. Ini dalam pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, sama dengan mazhab Maliki. Orang hamil sekalipun bila keluar darah menepati sukatan darah haid, maka dihukumkan haid. Dihukumkan haid. Bila hukum haid tak wajib semayang. Kalau hukum istihadah, wajib semayang. Jadi, dah lah. Haid tu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Tak wajib semayang pula. Tak akan nak ambil pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Orang hamil keluar darah bukan haid. Itu darah istihadah. Kamu wajib semayang. Orang ambil haid lah. Gugur kewajipan sembahyang. Kita pergi pada persoalan. Kalaulah perempuan ni, tu Cik No tu, dia soalan ni benda hak lepas dah ni. Tak apalah. Tu tanya tu. Cik No ni ke? Cik No. 10 jam sebelum bersalin, darah keluar sikit-sikit. Kadang sakit, kadang tak. Solat macam mana? Boleh qada atau wajib solat juga? Itu sudah bicara berulang kali dah sebelum ni. Mazhab Syafi'i kita 10 jam sebelum beranak, darah keluar sikit-sikit, itu bukan darah nipah yang pasti. Kadang-kadang sakit dan tak. Solat macam mana? Wajib solat pada masa tersebut. Boleh qada atau wajib solat? Wajib solat, bukan qada. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang tak. 10 jam ni sebelum bersalin ni. Sebelum 10 jam belum bersalin, darah keluar sikit, itu bukan darah nipah. Wajib semayang segera. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang tidak. Sama telah lah. Hak sedang sakit betul-betul pun, sedang beranak sekalipun, atas katil hospital, atas katil bersalin sekalipun, kekal kewajipan semayang. Nak semayang macam mana sedang beranak ni? Sebut dah bicara dahulu. Semayang orang uzur. Pandai ni. Hak ni 10 jam sebelum bersalin. Dah keluar sikit-sikit, kadang-kadang sakit, kadang tak. Sama telah lah, Cik No. Wajib sembahyang, bukan qada. Wajib sembahyang segera. Sembahyanglah. Dalam keadaan tak selesa dah lah. Walaupun 10 jam sebelum bersalin. Tapi sembahyang sekuasa-kuasanya. Baik. Itu hak Damia tu. Damia kata, perlu ke saya qada sembahyang? Sebab saya tak sedar saya hamil. Datang uzur seperti biasa. Bila dapat tahu hamil, dah 10 minggu dah. Saya tak sedar saya hamil. Ni tak teh lah ni. Datang uzur seperti biasa. Dia datang uzur seperti biasa. Dia tak teh lah. Bila dapat tahu hamil, dah 10 minggu. Kena qada tak semayang. Sekarang ni bukan masalah qada tak semayang. Pada masa sebab saya tidak sedar saya hamil, datang uzur seperti biasa. Datang haid lah, datang haid. Seperti biasa bila dapat tahu hamil dah 10 minggu. Dia tak sedar dia hamil. Tapi dalam masa dia hamil tu datang haid. Dia pun tak semayang.
Dan memang tu haid. Dia sedar tak sedar, darah yang keluar pada masa hamil, hukumnya haid. Hukumnya haid. Qada semayang macam mana? Sebab memang dia tak wajib semayang. Dan sekarang ni, hak Cik Damia kita ni. Okey. Dia sekarang ni, dia tak sedar dia hamil. Ya. Dia sedar lepas 10 minggu. Betul. 10 minggu ni lama ni, 2 bulan setengah ni. Jadi sekarang ni, dia tak sedar ke, dia sedar ke, dia sedar dia hamil. Tiba-tiba keluar darah haid. Tak semayang lah. Sekarang ni keluar darah haid, masih dia tak sedar dia hamil, pasti tak semayang sebab haid. Kenapa pula nak qada? Memang dia tak wajib semayang sebab dia haid. Melainkan kalau Cik Damia ni nak pakai mazhab kata bukan haid, istihadah. Abang kena qada. Kenapa nak pakai istihadah? Pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i lah. Darah yang keluar pada masa hamil adalah darah haid. Sama ada dia sedar dia hamil ataupun tidak, itu darah haid. Persoalan sekarang ni dia tak sedar dia hamil. Tapi dia semayang ke tak? Memang tak semayang. Sebab dia kata haid. Dan memang haid sungguh. Okey. Walaupun dia tak sedar dia hamil, dia sedar dia hamil ke tak sedar dia hamil ke, Dia sedar darah haid. yang keluar tu haid. Ya. Jadi kita soalan tu macam belik juga tu. Macam belik jugalah. Ni tak sekarang ni kalau dia tak sedar, kalau dia sedar dia hamil 10 minggu dah dia hamil, dia sedar. Tapi dalam 2 bulan, 10 minggu tu bulan setengah. Dalam 2 bulan setengah tu darah keluar juga. Haid lah tu. Tak payah semayang lah. Gugur lepas semayang. Kalau sedar, tak sedar sama juga. Haid lah tu. Memang tak payah semayang. Sedar. Apa benda nak qada pula? Sedangkan tak sedar. Sedar dah sedar, tak ada isu. Janji darah tu darah haid, Ya. tak wajib semayang. Dah hak komen hak Rohana Hanafi ni, memang ada yang keluar haid seperti kebiasaan haid tiap-tiap bulan semasa kehamilan, tapi kis jarang-jarang berlaku. Tu. Memang kis jarang-jarang berlaku. Dan dikatakan perempuan yang masih lagi keluar haid dan kadang dia hamil, dikatakan perempuan ni nafsu dia mungkin lebih kuat daripada orang biasa. Gitu je lah. Itu pandangan je lah tu. Pandangan. Memang jarang berlaku. Tapi bila keluar darah pada masa hamil, pandangan muktamad mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Maliki, darah tu dihukum dengan darah haid. Adapun pandangan daif dalam mazhab Syafi'i qaul qadim sama dengan pandangan mazhab Hanafi dan Hambali, darah yang keluar pada masa hamil tidak dihukumkan darah haid, dihukumkan darah istihadah, maka kekal kewajipan sembahyang. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan sambung baca di adapun darah yang keluar sebelum keluar anak atau kalau berserta dengan anak tiada dinamakan darah nifas, malahan dinamakan darah fasik sahaja, itu pun jika tidak disambung dengan haid yang lebih dahulu sebelum daripada beranak. Okey. Wallahu a'lam. Okey, dah pukul 6.44 dah kita ni, Ustaz. 6.50 masuk waktu salat pada maghrib. Biasalah boleh saksikan video nanti dekat Facebook Terengganu FM untuk saksikan semula. Sebelum berakhir kita ada doa sikit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6.45 minit petang.